dia sini nak sebut, itu sebabnya nak ke syurga ni carilah ampun. Cari ampun Allah Ta'ala. Batu besok dihias bagai-bagai dengan gelang, dengan rantai, penuh semua sekali. Baik. Yang ketiga, carilah rahmat Allah Ta'ala. Persiapan kita cari rahmat. Hadirin hadirat, mengapa rahmat Allah Ta'ala? Sebab dengan amal kita ni memanglah kita tak sampai ke syurga. Dengan amal kita ni tuan-tuan nak ke syurga, Allah tadi sembahyang tadi agak-agak berapa persen enggak yang lulus kita ni sembahyang dengan khusyuk. Allah sebut qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang dalam sembahyangnya tu khusyuk, tunduk patuh. Kita sembahyang Allahu Akbar, teringat kereta kunci ke tak kunci, kunci kat mana, tengah mayang sempat raba poket lagi. Tengok, ada siap ngangguk, ada. Macam mana mayang nak di syurga macam tu, tabarakallah. Kita nak cari apa dia? Rahmat Allah. Apa makna rahmat Allah, tuan-tuan? Apa makna rahmat Allah? Apa maksud hanya dengan rahmat Allah kita boleh ke syurga? Rahmat Allah ni maknanya kasih sayang Allah. Tuan-tuan tengok juga dia cuaca kat luar tu. Cuaca kat luar ni kan dulu kita kan dia rebu 3-4 bulan kan, 2-3 bulan je. Saya ingat masa dia rebu ni tuan-tuan, kita naik risau, naik resah kita. Sebab rindukan matahari, rindukan bulan, sampai Jabatan Meteorologi kata masalah jerebu ni 2 tahun baru selesai. 2 tahun. Kita dengar 2 tahun, takkan hidup dalam debu 2 tahun. Kalau negara kita jerebunya sampai 100 lebih, dekat negara Indonesia sampai 400, 500 dia punya IPU dia tu, baca indeks bacaan dia tu. Jadi bila begitu begini tuan-tuan, Jabatan Meteorologi yang menguruskan hal ehwal cuaca ni tak ada idea dah. Nak suruh benihkan hujan, buat hujan, kata mereka bukan tak boleh. Nak ada hujan ni kena ada awan cumulus nimbus. Bercadang itu, cadang ni. Akhirnya kita tengok Jabatan Meteorologi hanya boleh beritahu IPU berapa, besok sekolah cuti ke tak cuti. Itu je lah. Nak buat macam mana? Betul. 2 bulan, 3 bulan kita rasa begitu. Lalu adalah orang cadang, ada ustaz-ustaz, ulama-ulama cadang, beginilah kita buat sembahyang hajat, kita buat sembahyang istisqa, minta hujan. Pun ada suara-suara sumbang kata takkan selesai masalah sembahyang hajat, takkan selesai masalah dengan sembahyang minta hujan. Ada pula yang bengong, dia kata apa? Dia kata puak-puak ni tak ada kerja lain, nak menyusahkan Tuhan je kerja dia ni pula. Hadirin hadirat, kita tak pedulilah suara sumbang macam tu. Sebab kita ni beriman dengan Allah. Ya. Lalu Masjid Surau diarahkan sembahyang hajat. Tengok bila lepas sembahyang hajat selesai tak masalah. Selesai, itulah namanya rahmat kasih sayang Allah. Hanya dengan rahmat Allah selesai. Kalau ikut akal kita, kalau ikut kederat kita, tak selesai. Maknanya ikut akal kita ni mustahil jerebu boleh hilang. Tapi dengan rahmat Allah boleh hilang ke tak boleh hilang? Boleh. Itu namanya rahmat. Maksudnya tuan-tuan, kita ni pun begitulah. Kalau fikir dengan amal kita yang sedikit, kalau fikir dengan dosa kita yang banyak ni, Allah boleh ke menghuni syurga? Sebab itu jangan lupa minta rahmat Allah. Disitulah mengapa bila kita berdoa kita akan sebut bi rahmatika ya arhamar rahimin, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah. Hanya dengan rahmat Allah. Rahmat Allah inilah yang kita duk cari. Rahmat Allah inilah yang kita ni masa hidup kena cari rahmat Allah sampai nak mati besok, nak mati ni ingat. Seorang anak muda yang sedang nazak diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazak dah anak muda ni. Nabi tanya, kaifa wajadta? Apa perasaan kamu sekarang? Dia kata, ya Rasulullah, ini akhafullah. Ya Rasulullah, saya takut pada Allah Ta'ala. Takutlah dengan dosa kita ni tak berampun tak kan tidak. Takutlah dengan amal kita ni Allah terima ke tidak. Takut.
Ke tuan-tuan tak takut? Relax, confident, terima. Takut tuan-tuan satu. Ini akhafullah, dia kata, ya Rasulullah, saya ni takut Allah Ta'ala. Wa arju, dan saya ni berharapkan rahmat Allah. Saya takut kepada Allah dan saya harap rahmatnya. Apa jawapan Nabi? Dua benda ni, takut Allah, rahmat Allah. Sabda Nabi, tidak berhimpun dua benda ini dalam jiwa manusia, melainkan Allah akan ampun apa yang dia takut itu, dan Allah akan beri apa yang dia harapkan itu. Sebab itu kita ni kena ada satu sifat mengharap rahmat Allah. Benda ni kena ada dua benda ni. Satu, takut Allah. Yang kedua, mengharapkan rahmat Allah. Masa hidup pun begitu, apatah lagi bila kita nazak besok. Ini dah pentingnya belajar ni tuan-tuan. Sebab banyak orang bila dah sakit, dia lupakan mengharap rahmat Allah. Jangan lupa, haraplah dengan Allah. Sehingga dalam satu hadis Qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi. Allah berfirman, aku ini, firman Allah, duduk atas sangka manusia pada aku. Kalau dia sangka aku ni baik, baiklah aku dengan dia. Kalau dia sangka jahat denganku, rasa Allah tak ampunkan, rasa buruk sangka dengan Allah, aku rasa Allah Ta'ala tak akan rahmat aku. Nabi Allah berfirman, aku akan berada atas sangka dia. Kalau dia sangka begitu, aku beri apa yang dia sangka tu. Sebab tu kita ni kadang selalu bersangka baik, berharap rahmat Allah. Ini persiapan kita nak dapat husnul khatimah, ya. Sebab banyak orang bila dah sakit itu, dia tak harap dah pada Allah Ta'ala. Dia lupakan Allah, malah dia bersangka buruk. Dia sangka Allah Ta'ala dah nak ambil nyawa dia. Dia sangka tak ada harapan lah. Jangan. Batu kita ni setiap masa bersangka baik dengan Allah, berharap pada Allah, harap rahmat Allah. Ini yang tiga ni. Jadi yang tiga ni, yang pertama, banyakkan saksi. Kedua, carilah ampun Allah. Ketiga, rahmat Allah. Ingat ya, hanya dengan rahmat, dengan amal kita ni tak sampai gitu. Bukan saya kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis. Nabi sebut tidak ada seorang pun dapat masuk syurga dengan amalan dia. Tidak ada orang, tak ada satu orang pun boleh harap amal dia bawa dia masuk syurga. Bila Nabi kata begitu, sahabat tanya, Tuan pun tak boleh harap amalan Tuan? Nabi kata, saya pun tak boleh harap amalan saya. Habis tu buat apa kita beramal? Nabi jawab, kita beramal ini mencari ampun dan rahmat kasih sayang Allah. Batu kita ni cari rahmat Allah. Di mana rahmat Allah Ta'ala? Di majlis-majlis ilmu, di tempat Allah rahmat. Batu cuba dengar balik hadis-hadis Nabi. Batu kalau kita dengar hadis Nabi, tuan-tuan mesti tracking. Di mana Nabi sebut rahmat, di mana Nabi sebut ampun, di situ kita pegang. Jadi Nabi sebut tidak berhimpun suatu kaum dalam satu majlis menyebut-nyebut nama Allah Ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Di mana orang berhimpun sebut nama Allah Ta'ala, di situ Allah turunkan sakinah, ketenangan. Tempat itu Allah liput dengan rahmat kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, tempat itu malaikat-malaikat akan hamparkan sayap-sayapnya di situ. Jadi di situ Allah Ta'ala, Nabi sebut, Nabi ajar kita, tempat Allah rahmat ialah tempat kita berhimpun menyebut nama Allah. Jadi kita sebut nama Allah ni masa bila kita berhimpun baca Quran kan, baca Yasin. Sebab tu jangan nak main bid'ah saja. Orang tua-tua kita buat majlis baca Yasin rumah-rumah dulu, buat majlis tahlil di rumah-rumah kan. Kan kita mengamalkan hadis Nabi, berhimpun menyebut nama Allah. Kan tuan-tuan berhimpun tengok bola sepak kat situ. Nah, kita berhimpun tu baca Quran.
Al-Fatihah kata Tok Imam. Lepas Fatihah baca ayat kursi. Lepas ayat kursi baca amanah Rasul. Dah. Ke karaoke seorang sekali. Lagu awak kat mana seorang satu. Dah. Ke berhimpun tengok wrestling. Tidak. Berhimpun menyebut-nyebut nama Allah. Nabi kata tempat itu Allah turunkan rahmat. Jangan duk main semua tak betul je. Sebab tu ulama dulu ngaji hadis bukan tak ngaji hadis. Hari ni orang duk main dak mana hadis. Dengarlah betul-betul hadis tu, fahamlah betul-betul hadis tu. Kan Allah semua tidak berhimpun satu kaum menyebut-nyebut nama Allah. Allah liput tempat itu dengan rahmat. Di mana lagi? Majlis ilmu kita sebut nama Allah Taala. Di mana lagi? Hadirin hadirat, lepas mayang kita buat apa? Berzikir kan? Subhanallah. Kan lepas mayang buat apa tadi? Berhimpun menyebut-nyebut nama Allah Taala. Sebab tu disuruh berhimpun, kumpul. Tak nak buat tak apa, jangan berkelahi, itu je. Ini nak meredakan keadaan hari ni sebab macam-macam pendapat. Dia kata kita tak ikut salafus soleh lah. Dia kata mereka lah yang ikut golongan-golongan salaf. Allah, kita ikut semua betul dengan bimbang, betul dia. Tak terima tak apa, saya pun tak paksa. Kadang-kadang kita pun tak buat. Ala kulli hal jangan berkelahi, itu dia. Baik. Itu yang ketiganya. Sebab kita ni mencari apa dia? Ampun dan rahmat. Cari di mana tempat Allah rahmat. Itu satu. Yang kedua, apa yang Allah rahmat? Apa yang Allah rahmat? Ya Allah rahmat tuan-tuan Al-Quran. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan Quran. Quran itu obat, penawar. Quran itu rahmat bagi orang beriman. Bacalah Quran, dapatlah rahmat. Lepas mayang Al-Fatihah. Lepas mayang baca kursi, dapatlah rahmat. Ini lepas mayang semua tak boleh buat. Tak boleh buat. Kita tanya dia, oh dia kata Rasulullah tak buat begitu, Rasulullah tak buat begini. Kita pun tanya, lepas mayang Nabi buat apa? Dia pun tak boleh jawab. Dia pandai Nabi tak buat, dia pandai. Bila tanya apa Nabi buat, dia pun tak tahu. Geram betul lah. Korang sini pun sama ni? Tak, alhamdulillah. Lama tak datang, mana tahu kan. Allah hadirin hadirat, akhirnya semua tak dapat rahmat hari ni. Allah Rabbi, bacalah Quran. Kita baca azad, baca masa bila? Masa bila baca? Baru ni ada satu hamba Allah Ta'ala SMS daripada Iraq. Dia belajar kat Iraq. Saya kata ada orang belajar kat Iraq lagi kan? Pasal apa ni? Dia tanya soalan tu lah. Lepas mayang tak boleh doa, Nabi tak buat. Tak boleh baca Quran, Nabi tak buat. Saya kata banyak hadis Nabi. Nabi sebut apa? Nabi sebut tiadalah seseorang yang membaca ayatul kursi lepas sembahyang. Kan Nabi sebut lepas sembahyang baca kursi. Bila dia mati, menunggu untuk dapat rahmat gitu. Kan ada hadis Nabi yang sahih, kelebihan baca ayat kursi lepas sembahyang. Nabi kata lepas sembahyang. Pada kata tak ada. Macam mana tak ada? Sahabat datang tanya, ya Rasulullah, orang kaya borong habis dah pahala. Mereka puasa macam kami puasa, maknanya pahala puasa sama. Mereka semayang macam kami semayang, pahala semayang sama. Ya Rasulullah, mereka banyak harta boleh sedekah, mereka banyak harta boleh beli hamba, merdeka hamba. Orang miskin tanya tak? Sebab mereka tak ada duit. Jadi mereka tanya, ya Rasulullah, orang kaya borong habis pahala. Maknanya orang miskin rasa kekurangan pahala. Nabi ajar, Nabi kata beginilah, lepas sembahyang kamu baca subhanallah 33 kali, kamu tasbih, kamu baca alhamdulillah 33 kali, kamu baca Allahu akbar 33 kali. Kemudian cukupkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 kali kamu boleh lawan pahala orang kaya, mereka tak boleh lawan pahala kamu. Nabi suruh buat lepas bila? Lepas bayar. Bukan lepas karaoke. Allah, tak ada macam mana. Tak jumpa hadis ke macam mana dia apa? Itu yang kadang-kadang kita kata, ala kulli hal, tuan-tuan kita pun bela lah. Saya takut begini je, saya takut
mereka ni lah orang yang menghilangkan sunnah Rasulullah. Sebenarnya mereka menghilangkan sunnah Nabi tanpa disedar. Ungkapan mereka, kita ni buat kerja bid'ah, tapi dalam masa yang sama mereka lupa mereka lah yang menghilangkan sunnah Rasulullah yang banyak. Nabi suruh buat lepas mayang. Cuma ulama-ulama berbeza pendapat, nak buat lepas mayang fardu ke lepas mayang sunat. Tu je. Ulama berbeza pendapat, nak buat ramai-ramai ke nak buat seorang-seorang. Tu je. Ulama berbeza pendapat, nak buat mana dulu mana kemudian. Ayat kursi dulu ke, zikir dulu ke, tu je. Tapi hari ni orang berbincang nak buat ke tak nak buat. Itu lagi pening semua dia. Ulama tak bincang nak buat ke tak buat. Mereka bincang bila nak buat. Itu je tempat beza pendapat mereka. Ya. Kadang-kadang kita nak jawab juga tuan-tuan, sebab kadang-kadang banyak berkecil hati dengan golongan-golongan macam ini. Contoh macam kita pegang tasbih. Tasbih, mana tasbih? Dia kata mana dalil hadis? Mana dalil hadis? Kita bertasbih dengan biji tasbih. Hadirin hadirat, tuan-tuan nak jawab apa dia? Kita nak jawab satu je. Kita nak jawab Rasulullah suruh tasbih lepas bayang 33 kali. Nabi suruh tahmid alhamdulillah 33 kali. Nabi suruh takbir Allahu Akbar 33 kali. Nak kira 33 tu macam mana? Dia kata kira lah. Macam mana? Macam tu lah. Macam mana? Tak boleh pakai tasbih, nak kira macam mana? Pakai jari. Pakai jari, mana hadisnya pula? Pula dah. Nabi tak kisah, yang penting 33 kali. Jadi benda tu hanya alat aja. Apa yang salahnya? Hari ni yang ketik-ketik pula orang pakai kan. Tak boleh juga, zaman Nabi tak ada. Akhirnya para mugari ambil buat saya tengoklah dalam terbang. Kata raja juga para mugari ni berzikir. Rupanya dia kira orang penumpang pakai benda tu. Tuan-tuan pernah tengok para mugari pakai tu? Saya kata raja juga dia berzikir. Tak, dia kira penumpang. Dah tak boleh pakai lepas bayar. Ala kulli hal tuan-tuan. Jadi Nabi suruh baca 33 kali. Nak kira macam mana? Nak pakai tasbih takut bid'ah, nak pakai jari takut bid'ah. Nak pakai apa? Jangan kelahi, benda tu hanya alat aja. Allahu Akbar, nak sampai tuduh kita sesat. Itu sebab budak-budak muda kata kalau pakai tasbih sesat-sesat, baik tak payah zikir, masuk syurga kita. Kalau pakai tasbih masuk neraka, baik tak payah tasbih dah tu, pergi syurga. Sebab nak kira 33 takut. Macam nak kira macam ni, takut tak ada sunnah Nabi. Nak kira begini, takut tak sunnah juga. Nak kira ke atas ke tepi nak kira ni. Sebab tu kalau orang banyak soal, kata tak boleh, cuba tanya dia, nak kira tasbih tu macam mana? Saya nak ikut sunnah Nabi, awak tunjukkan macam mana Nabi kira 33 tu. Jangan cakap banyak dia. Dia sendiri pun pandai cakap bid'ah, tunjuk mana yang sunnah, kata. Dia pun tak tahu. Allah, ni bukan geram ni, melepaskan perasaan. Maksud saya tuan-tuan, biar kita ni beradab. Yang penting tu ialah ni kita dapat ampun dan rahmat Allah. Di mana lagi rahmat Allah Ta'ala? Quran. Di mana lagi rahmat Allah? Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itulah rahmat. Sebab tu banyakkan selawat Nabi. Rasulullah tu rahmat seluruh alam. Kita nak rahmat Allah, Rasulullah jangan kita lupakan. Batu bila kita ikut sunnah Rasul dapat rahmat, kasih sayang Allah. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Muhammad, sebut pada orang ramai, kalau cinta Allah ikut aku. Bila kita ikut Rasulullah, kita akan dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Baik, itu yang ketiga, rahmat Allah. Yang keempat, hadirin hadirat, persiapan kita yang keempatnya, untuk kita menuju husnul khatimah ini. Rasulullah SAW sendiri bila berlaku kematian, Nabi sendiri pun akan membacakan doa, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah si fulan, rahmatlah si fulan. Sebab itulah dua benda inilah benda besar, ampun dan rahmat.
Sebab tu orang mati wajib orang sembahyang jenazah bacakan doa itu. Lepas takbir pertama, Fatihah. Lepas takbir kedua, selawat atas Nabi. Lepas takbir ketiga, doa paling pendek, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau baca satu je tak sah, kena baca dua-dua. Paling pendek, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, rahmatlah dia. Baik, sehinggalah jenazah tu dibawa ke tanah kubur. Sahabat-sahabat pun keliling tanah kubur. Bila dah dikebumikan, sahabat berdiri keliling kubur. Apa Nabi suruh sahabat buat? Sabda Nabi kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kamu. Batulah bila kita ziarah tanah kubur, bacalah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Memang Nabi suruh kita mintakan ampun untuk orang yang hidup, apatah lagi orang yang telah mati. Batulah kita jangan lupa doakan mak ayah kita, Rabbighfirli wa li walidayya, ya Allah ampunkan dosa saya dan dosa kedua ibu ayah saya, warhamhuma, dan rahmati. Nampak? Kan sebut lagi warhamhuma, dan rahmatilah kedua mak ayah saya, kama rabbayani saghira wali jamil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, begitu juga ampunkan dan rahmatlah mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya, batulah ini jangan kita lupa. Kemudiannya bila Nabi sudah suruh sahabat minta ampun untuk si mati, sabda Nabi lagi, wasalu at-tasbih. Minta kepada Allah. Nabi sebut pada para sahabat yang berdiri keliling kubur, minta pada Allah ampunkan si fulan ini.